A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, bersama-sama lagi dalam sesi tadabbur harian kita pada pagi ini. InsyaAllah hari ini kita akan bersama-sama di muka surat yang ke-88, insyaAllah, daripada surah An-Nisa ayat 60 hingga ayat 65. Pada hari ini insyaAllah kita akan melihat beberapa kecaman Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya dalam muka surat yang ke-88 ini. Kecaman Allah Subhanahu Wa Taala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Umbi salam, jadi saya jawab salam dulu insyaAllah. Kecaman Allah Subhanahu Wa Taala terhadap sikap, beberapa sikap yang Allah Subhanahu Wa Taala tak suka kepada orang-orang yang munafik, ataupun setengahnya dikatakan itu yang berlaku kepada setengah-setengah orang Islam. Jadi setengah tu maknanya ada yang mengatakan bahawa ini perangai-perangai munafik, ada yang mengatakan bahawa ini adalah bukan perangai munafik tapi perangai orang-orang yang Islam yang Allah Ta'ala nak betulkan, sikap-sikap yang Allah Ta'ala nak betulkan pada orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, orang-orang yang Islam sendiri. Jadi insya-Allah perkara-perkara ini insya-Allah kita akan lihat apakah sikap-sikap yang tak betul ini yang dicela oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang pertama insyaAllah saya akan baca sikit ayat yang ke-60, dan harapnya kepada semua yang bersama saya pada hari ini, sahabat-sahabat semua dapat memegang mushaf, dapat melihat mushaf muka surat 88. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu syaitanu an yudillahum dalalan ba'ida. Sadaqallahul azim. Dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertamanya ialah Allah Taala sebut alam. Ni alif lam mim, bukan alif lam mim tapi tengok kan, kita tengok alam. Alam ni maknanya ialah daripada dua perkataan bahasa Arabnya alam. Tidakkah, adakah tidak, gitu. Adakah tidak, tu adakah, lam tu tidak. Jadi adakah tidak kamu melihat, tara. Jadi ertinya sini, soalan di sini bukannya soalan maknanya nak suruh kamu tengok kan, tapi bukan maknanya ialah, tapi Allah Ta'ala nak suruh perhatikan. Bukan nak maknanya tengok tu just tengok dengan mata kan, tapi perhatikan. Orang-orang yang yaz'umuna, yang mendakwa. Adakah kamu tidak melihat kepada orang-orang yang mendakwa? Siapakah orang-orang tu? Jadi ada peristiwa, walaupun kita katakan konsep kita ataupun prinsip dalam tafsir ni ialah al-ibratu bi umumil lafzi, iaitu kita ni hanya mengambil secara umum ayat tu tanpa melihat kepada sebab-sebab nuzul. Tapi kita nak faham dengan benar-benar ayat ni ialah kita boleh tengok juga kepada sebab nuzul untuk bantu kita ayat ini dikatakan berkaitan dengan seorang munafik dan juga seorang Yahudi. Ada dua orang, Yahudi dan juga munafik. Dia ni kata mengada-ngada lah, dia kan kata Islam lah, dia ni daripada Ansar. Jadi mereka ni bergaduh dalam satu perkara. Tak disebutkan apakah yang menyebabkan mereka bergaduh ni, perkara yang dia pergaduhi sama mereka ni. Tapi lepas daripada bergaduh ni, mereka pun nak pergilah cari orang-orang yang akan memutuskan isu mereka ni. Lalu kata orang Yahudi ni kata, tak apa, kita kata baini wa bainaka Muhammad. Kata Yahudi tu, di antara aku dan kau ada Muhammad. Maknanya kita pergi kepada Muhammad lah untuk memutuskan hal ni. Kata orang Ansar ni pula, orang Ansar ataupun dikatakan orang munafik ni, dia kata apa? Baini wa bainaka Ka'ab bin Ashraf. Dia kata, di antara aku dan tuan kamu ada Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab bin Ashraf ni ialah seorang Yahudi, pendeta Yahudi, ulama Yahudi, yang mana yang memang terkenal lah jahat dia dalam Islam ni. Jadi yang Ansar tadi ni, yang munafik tadi ni nak pergi kepada Ka'ab bin Ashraf, nak berhukum kepada Ka'ab bin Ashraf. Tapi yang Yahudi ni pula nak berhukum kepada Muhammad. Jadi apabila jadi maknanya kan jadi apabila berlaku peristiwa ni, maka turunlah ayat ni. Jadi ayat ni kata, tidakkah kamu tengok, kamu tak tengok ke kepada orang-orang yang yaz'umuna, yang mendakwa annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, mendakwa, percaya, yakin, beriman kepada apa yang diturunkan kepada engkau, iaitu Quran. Dakwa konon-konon percaya kepada Quran, dan wama unzila min qablik, dan juga percaya, mendakwa konon-konon percaya kepada Taurat, percaya kepada ni dan sebagainya. Min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghut. Tiba-tiba mereka ni nak yatahakamu ila at-taghut. Nak apa? Nak berhukum kepada taghut. Siapa taghut ni?
Taghut ni kalau ikut maknanya secara simple ni adalah daripada tughyan, daripada bahasanya tughyan. Tughyan ni maknanya melampaui batas. Tapi bila disebut taghut dalam Quran ini, dia memberi makna ialah apa saja yang diikuti, apa saja yang disembah, apa saja yang dipatuhi selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, makna taghut. Jadi taghut lawan dia Allah kan. Jadi orang kafir, orang tak nak beriman, dia ni biasanya akan pergi kepada taghut. Apa-apa yang disembah selain daripada Allah, tak kira lah berhala ke, tak kira lah manusia ke, maka kalau dia tu disembah, diikuti, dipatuhi selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, melawan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka dipanggil sebagai taghut. Kalau ikut apa yang disebutkan oleh Allah, maka tak panggil taghut, dan kita panggil ulil amri dan sebagainya sebelum daripada ni. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut mereka ni nak berhukum kepada taghut. Ka'ab bin Ashraf tu makna taghut tu kan. Wa qad umiru an yakfuru bih. Sedangkan kita ini, mereka ini telah disuruh supaya jangan yakfuru bih, supaya kufur kepadanya. Kufur maknanya jangan mematuhinya, jangan ikut perintahnya, jangan patuh kepada taghut. Tiba-tiba dia ni nak ikut taghut pula. Waqad umiru, sedangkan mereka sudah disuruh, diperintahkan supaya yakfuru bit taghut, yakfuru bih, wa yuridu syaitanu an yudillahum dalalan ba'ida. Jadi Allah Taala beritahu yang ni, syaitan memang ingin, yuridu syaitan, memang syaitan tu ingin untuk menyesatkan kamu. Ingat syaitan ni kalau tak boleh sesatkan kita, tak senang. Dia memang kerja dia nak sesatkan manusia, nak sesatkan anak Adam ni. Jadi Allah Ta'ala ingatkan jangan kamu ikut mereka tu, ikut syaitan tu. Maknanya berhukum kepada taghut ni termasuk dalam ikut syaitan tu. Maknanya syaitan dah berjaya dah tu. Yudillahum, menyesatkan kamu, dalalan ba'ida, kesesatan yang sangat-sangat jauh, anil haqqi, dalam jalan lain kata, iaitu jauh daripada apa? Jauh daripada kebenaran. Maknanya kalau boleh dia nak heret kita, syaitan ni, daripada benda-benda yang betul. Jadi oleh kerana itulah, ini adalah konsep pertama yang sepatutnya ada di dalam orang-orang yang beriman, iaitu apa? Tidak boleh berhukum kepada taghut. Tak boleh berhukum kepada selain daripada apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita pada hari ini, kita ada Quran depan kita, kalau kita berhukum kepada selain daripada Quran, ertinya kita telah berhukum kepada taghut dalam perkara-perkara yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala lah. Artinya dalam perkara yang Allah Taala dah tetap dah dalam Quran, maka kita mesti mengikut apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang clear, mestilah. Kalau tak, bermakna apa? Bermakna kita ni berhukum kepada taghut. Jadi jaga-jaga sedangkan kita telah disuruh supaya kufur kepada taghut ni. Seterusnya wa iza qila lahum. Jadi Allah Taala sebut lagi perangai mereka ni. Perangai orang-orang ni kan, setengah-setengah daripada orang-orang yang beriman ni lah kan, dia katakan beriman ni. Jadi dia kata apa? Wa iza qila lahum ta'alau. Apabila dikatakan kepada mereka ni, ta'alau, datanglah. Ila ma anzalallahu wa ila rasul, kepada apa yang telah diturunkan oleh Allah, artinya Quran lah. Maka bila diajakkan kepada Quran, diajak kepada hukum Quran, wa ila rasul, dan kepada rasul, iaitu kepada sunnah lah kita pada hari ini kan. Apabila diajak kata jom marilah kita ikut Quran dan kita ikut sunnah, ra'aita, kamu akan melihat. Jadi ni perangai orang munafik lah yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan. Jadi jangan lupa insya-Allah tolong beri respon tentang suara kalau ada masalah suara kalau terang tolong maklumkan terang takut ada masalah suara. Jadi kita tengok balik sini kan, sifat orang munafik yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam ayat ini, iaitu kamu akan melihat apa? Melihat mereka ni, ra'aita wa iza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul ra'aital munafiqin. Kamu akan dapat melihat orang-orang munafik ni. Orang munafik ni apa dia? Ra'aital munafiqin yasudduna anka sududa. Mereka ni yasudduna artinya ialah menghalang ataupun dalam setengah tafsir kata yu'riduna, makna berpaling. Bukan berhalang tapi berpaling, makna tak mau, enggan. Yu'riduna, yasudduna anka, daripada kamu. Yu'riduna anka, mereka ni berpaling daripada kamu, enggan untuk mengikut apa yang kamu ajak ni angka sududa, dengan sesungguh-sungguh berpaling, maknanya tak mau betul-betul. Jadi Allah Subhanahu Taala tak sebutlah sini apa ni, adakah maksud di sini ialah orang yang bersifat begini tu orang munafik ataupun orang munafik bersifat begini. Jadi kalau ikutlah zaman tu, maknanya zaman tu makna tak adalah dilabelkan orang ini munafik, orang munafik kan, tapi Allah Taala sebutkan secara direct bahawa bersifat inilah sifat orang munafik, inilah sifat orang munafik, inilah sifat. Jadi maknanya apabila ada orang-orang yang macam tu, jadi mereka pun
automatically lah kan, clear lah, oh munafik lah ni. Sebab apa? Sebab tu yu'riduna yasudduna. Gitu macam tu kan. Jadi Allah tak ceritakan oh munafik tu siapa secara clear. Nama orang ni ke, nama dia ni munafik, nama dia munafik. Allah tak sebut, tapi Allah tak sebutkan melalui sifat. Kalau yang berpaling, yang enggan, yang tak nak terima tu, itu orang munafik lah tu. Jadi sedikit demi sedikit kita tengok kan, di zaman tu Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan sifat orang munafik macam ni. Ni orang munafik akan berkata macam ni. Jadi mereka takutlah selepas daripada tu. Mereka takutlah nak yasudduna ni, yu'riduna, berpaling, tidak mahu menerima apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Kenapa? Dah cerita orang munafik akan macam ni. Jadi kita pun kena ingatkan kembali kan. Pada hari ini kita ingatkan ayat-ayat macam ni kepada orang-orang yang beriman, orang-orang kita semua kan, supaya kita ingatkan. Kalau kita tak nak tu, maknanya itu ada tanda-tanda sifat munafik kan. Ada sifat-sifat munafik pada kita. Jadi jaga-jaga, insya-Allah moga-moga kita ni kan jangan tercampak kan dalam keadaan macam tu. Dalam sifat-sifat macam tu. Kenapa? Inilah sifat-sifat orang munafik. Tak mahu kepada undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala, ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Fa kaifa iza asabathum musibah. Jadi kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut kat sini ialah satu andaian ni, satu keadaan. Cuba kamu fikir. Orang-orang yang ni, orang-orang yang munafik tadi ni, orang yang berperangai munafik tadi ni, yang perangai macam tadi ni, mereka ni fakaifa, agak-agaknya lah. Kalaulah mereka ni apa? Iza asabathum musibah. Kalau terkena apa-apa. Bima qaddamat aydihim. Dengan sebab kekufuran mereka, dengan sebab kemunafikan mereka, dengan sebab maksiat mereka tu. Adakah kalau kena apa-apa oleh kerana kemunafikan mereka itu, kerana kekufuran mereka itu, kalau terkena apa-apa, kalaulah tu, dan kemudian mereka ni perlu kepada kamu, jadi mereka pun akan datanglah kepada kamu, konon-konon lah kan. Adakah mereka akan berpaling juga sama sebagai mana berpaling? Jadi Allah Ta'ala buat pertanyaan di sini kan. Pertanyaan mereka ni apabila Allah Ta'ala tetapkan satu undang-undang, satu ketetapan, mereka tak nak, mereka berpaling daripada kamu, mereka tak nak terima. Tapi kalau kena apa-apa nanti, kalau mereka ni perlukan kepada kamu, mereka datang kepada kamu, adakah bila kamu kata sesuatu benda mereka akan berpaling juga? Ini Allah Ta'ala pertanyaan. Jadi Allah Ta'ala sebut ni, fakaifa iza asabathum musibah, bila terkena satu-satu perkara kepada mereka, bima qaddamat aydihim, dengan sebab perbuatan mereka itu, kekufuran mereka itu, kejahatan mereka itu, summa ja'uka yahlifuna billah. Nanti mereka tu datanglah tu. Yahlifun ini ulama tafsir kata adalah ataf kepada yasudduna. Maknanya kalau tadi yasudduna, perangai mereka adalah enggan, tak nak terima. Jadi sekarang ni, adakah mereka ni tak nak juga ni? Summa ja'u kan? Adakah mereka tak akan datang kepada kamu? Nanti mereka akan datang ni. Tadi tak nak, sekarang ni datang kepada kamu pula. Tak malu kan? Ja'uka yahlifuna billah in aradna illa ihsanan wa taufiqa. Mereka akan kata apa? Mereka nak akan datang lah nanti. Bila dah perlu kepada kamu, mereka akan datang. Mereka kata, dia kata mereka yahlifuna. Mereka, yang pertama sekali Allah Ta'ala sebut, mereka ni akan bersumpah dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Yahlifuna billah. Maknanya akan katalah, ya demi Allah, wallahi, tallahi, billahi. Mereka akan bersumpah kan. Macam-macam lah ni mereka bersumpah dengan nama Allah, in aradna illa ihsanan wa taufiqa. Mereka kata apa? Nanti mereka kata, yang pertama bersumpah, yang kedua mereka akan kata, tadi tu kami hari tu, kami yang tak nak dengar tu, kami tak nak terima tu sebenarnya ada sebab. Sebab apa mereka kata? Sebab dia kata ihsanan, sebab kami nak cari perdamaian, kami nak berbaik, kami nak ambil hati orang kafir tu. Inilah pandailah mereka kan. Maknanya kita kata yang berbelit-belit lah. Dulu lain, sekarang lain kan. Dulu memang tak nak betul-betul. Sekarang ni tiba-tiba dah terkena apa-apa kan, dah perlukan kepada kamu, mereka pun maknanya kita kata lidah bercabang lah dalam bahasa Melayu kan. Maknanya kan, sekali cakap macam tu, sekali macam tu. Bila tak perlu, bila keadaan biasa macam ni. Tapi bila perlukan kepada kamu, adalah tu mereka kata kan, kami dulu sebenarnya ihsanan wa taufiqa. Sebenarnya nak cari taufiqa tu, kata tafsir kata ta'lifan. Ta'lifan bainal khasmaini. Sebab nak ambil hati lah. Konon-kononnya nak ambil hati tu orang-orang Yahudi tu dan sebagainya kan. Tu adalah alasan. Jadi nak maknanya sini apa kan, kita akan tengok kan bahawa orang-orang munafik ni banyaklah beralasan dia. Sekali macam ni, sekali macam ni kan. Jadi Allah Ta'ala kata sebut cerita lagi kan, ulaikal lazina ya'lamullahu ma fi qulubihim.
Sekarang ni mereka ni beralasan ni zahir lah kan, zahir kan. Jadi Allah Ta'ala kata pada sini, ulaikal lazina ya'lamullahu ma fi qulubihim. Mereka semua ni Allah Ta'ala tahu apa yang ada dalam hati mereka tu. Apa yang hati mereka Allah Ta'ala tahu. Mereka ingat mereka boleh sembunyikan. Mereka boleh sembunyikan daripada manusia, tetapi daripada Allah Ta'ala mereka boleh sembunyikan. Tak boleh. Jadi Allah Ta'ala kata sini, ulaikal lazina ya'lamullahu ma fi qulubihim. Allah Ta'ala tahu apa yang ada di dalam hati mereka. Fa'rid anhum. Oleh kerana itu, wahai Muhammad, Allah Ta'ala seru kepada kita semua, Allah Ta'ala serukan kepada orang-orang yang beriman, fa'rid anhum. Fa'rid mana berpalinglah dari mereka. Berpaling tu maksudnya bisafhi, kata tafsir, iaitu dengan maafkanlah, tak apalah, maafkanlah mereka itu. Maknanya janganlah. Jadi Nabi Muhammad SAW kita tengok kan dalam di Madinah kan, tak pernahlah membunuh seseorang itu kerana kemunafikan mereka. Walaupun Allah Ta'ala dah sebutlah sini munafik perangai dia macam ni dan sebagainya, tapi Allah Ta'ala, Nabi SAW tak pernah bunuh. Kenapa yang kita sebut sebelum daripada ni, Nabi pernah berkata bahawa aku tidak mahu aku ini akan dikatakan Muhammad telah membunuh pada sahabatnya. Mana orang yang berbaik dengan Muhammad ada, sebab orang luar tak nampak, orang luar tak tahu tentang ayat Quran, orang luar tak tahu tentang kesusahan, kesukaran, kejahatan mereka ni kan. Tapi orang dalam tu, Nabi SAW merasai benda tu, tapi Nabi tak bunuh mereka. Sebab apa? Tak nak nanti akan membawa kepada perkara yang lebih dahsyat lagi. Apa yang dahsyat apa? Iaitu tuduhan. Nanti masuk dalam media, masuk dalam sebagainya kan. Kalau kita zaman sekarang ni ada media sosialnya, orang akan kata macam-macam kan. Orang tak tahu hakikat sebenar. Jadi orang luar ni main tuduh kan, tuduh sini, orang ni tuduh sini, orang ni tuduh sini. Jadi sebab itulah kita jangan buat perkara-perkara yang boleh membawa kepada syubhah kan. Syubhah ataupun boleh menimbulkan kepada fitnah kan. Jadi di sinilah Nabi SAW telah ambil keputusan, iaitu ikut perintah Allah SWT, fa'arid anhum, maafkanlah mereka, tak apa, wa'izhum, tapi jangan tinggalkan macam tu saja, tapi hendaklah juga izhum tu mana beri peringatan kepada mereka. Maksud beri peringatan iaitu ingatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatkan mereka. Jadi bukan tinggalkan mereka, ampunkan, okay, tak apa. Tapi ingat ingat kepada Allah, ingat ni wa'izhum. Allah Ta'ala kata wa kullahum, dan yang ketiga. Jadi Allah Ta'ala bagi tiga arahan kat sini kan. Yang pertama fa'arid anhum, yang kedua izhum, dan yang ketiga wa kullahum fi anfusihim qawlan baligha. Sampaikanlah kepada mereka pada fi anfusihim, iaitu fi sya'ni anfusihim. Ingatkan mereka dengan perbuatan mereka tu. Itu makna fi anfusihim tu. Wa kullahum qawlan baligha, satu kata-kata yang sampai. Yang sampai maksud apa? Iaitu yang sampai ke hati, yang mendalam, yang menusuk ke kalbu. Maknanya cari perkataan-perkataan, carilah apa-apa kan, yang ingatkan mereka tentang perbuatan mereka ini, izhub, dan beri kata-kata mereka, kata-kata peringatan, menusuk kalbu. Supaya apa? Supaya mereka ni insaf kan. Jadi maknanya kita tetap terus Allah Ta'ala ajar supaya menjadikan mereka ni insaf orang-orang yang sesat, orang-orang yang jauh daripada Allah ni kan. Kemudian wama arsalna mir rasulin illa liyuta'a biiznillah. Kemudian Allah SWT sebut lagi kan, apa tujuan Rasul ni diutuskan? Adakah hanya kamu percaya saja kan, kemudian kamu nak taat, tak nak taat, terpulang kepada kamu? Jadi kita tengok kan dalam muka surat 88 ni cerita pasal taat kan, taat kepada hukum Allah, patuh kepada hukum Allah, mengikuti apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Jadi kita tengokkan bahawa dalam muka surat ini, muka surat ketaatan lah kita katakan, ketaatan. Jadi Allah Ta'ala sebut sini, wa ma arsalna mir rasulin, kami tak utuskan mir rasulin, rasul, melainkan liyuta' biiznillah. Tujuan dia adalah untuk supaya ditaati, bukan tujuannya hanya untuk dilihat saja, untuk disayang-sayang saja kan, untuk kita kata bersama-sama saja dengan Nabi kan, tak, untuk ditaati. Jadi Allah Ta'ala kata liyut, tapi syaratnya biiznillah. Biiznillah tu makna dengan izin Allah. Apa maksud dengan izin Allah? Kata Mujahid, seorang tabi'in seorang tabi'in yang belajar, yang masyhur dalam tafsirnya, dia kata biiznillah maksudnya ialah janganlah kamu taat Rasul ini melainkan biwifqatillah, iaitu dengan keputusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kalau Allah Taala suruh, memanglah Rasul tak akan menyuruh kepada satu benda yang tu, tetapi maknanya katanya iaitu dengan arahan daripada Allah. Setengah tafsir kata biiznillah maksudnya ialah biamrillah.
Itu apa? Dalam dengan suruhan Allah. Maknanya suruhan Allah lah yang menyuruh kita taat kepada Rasul. Aku tak utuskan, Allah Ta'ala kata, seorang Rasul itu melainkan supaya kamu ni taat kepada Rasul biiznillah. Dengan izin Allah, dengan arahan Allah, dengan suruhan Allah. Walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka. Jadi sekarang ni Allah Ta'ala sebut sini pula kan, walau kan. Walau annahum ni maksudnya maknanya kalaulah mereka ni, ini maknanya adalah harapan, kita katanya. Harapan agar orang-orang yang melakukan perbuatan tadi itu supaya apa? Supaya bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala kata, kalaulah annahum izzalamu anfusahum, kalaulah mereka ni, yang mana tu ketika mereka dah zalim diri mereka tu, iaitu apa yang zalim diri mereka tu? At-tahakum ila taghut tadi tu. Mereka ni dah menzalimi, maknanya mereka tak nak ikut perintah Rasul. Mereka ni tak patuh perintah Rasul, sedangkan Rasul itu diutuskan oleh Allah supaya dia taati. Tiba-tiba mereka ni tak buat macam tu, mereka ni taat kepada taghut juga. Tapi Allah Ta'ala kata, kalaulah mereka ini gitu kan, annahum izzalamu, apabila dah menzalimi diri mereka, dah buat macam tu, kemudian ja'uka fastaghfirullaha, kemudian mereka itu bertaubat. Ja'uka tu datang, maknanya datang. Kalau kita sekarang bukan datang lah kan walaupun nanti ada satu cerita yang menarik, kalaulah eloknya macam tu lah kan, itu mereka datang kepada Rasul. Maknanya ialah mereka ni, kalau zaman Nabi tu, Nabi ada, jadi mereka datang kepada Nabi, ja'uka fastaghfirullah, dan mereka tu istighfar kepada Allah, bukan istighfar kepada Nabi kan, tapi maknanya bertaubatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian wastaghfara lahumur rasul, dan kemudian Rasul pula tu tolong bantu mereka untuk moga-moga Allah Ta'ala akan mengampunkan kamu gitu kan. Fastaghfara, Rasul tu meminta ampun untuk kamu pula kan, kepada Allah. Tapi wastaghfara lahumur rasul, Rasul itu meminta ampun untuk mereka, lahum, kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau lah macam tu, lawajadullaha tawwabar rahima, Allah Ta'ala kata nescaya mereka akan dapati Allah itu maha tawwab dan juga maha rahim. Allah ni bukan nak dendam mereka, bukan nak kalau mereka ni bertaubat, kembali bertaubat, Allah Ta'ala akan terima taubat mereka selama-lamanya belum sampai ke halqum lah kan, selama mana belum Nabi kata naik matahari daripada sebelah barat. Jadi kalau mereka ni bertaubat, Allah Ta'ala akan terima taubat mereka nescaya akan dapati bahawa Allah ni maha taubat dan juga maha rahim, sayang kepada hamba-hamba ni. Dalam satu kisah ni yang menarik, yang tu yang saya cerita, kisah ni masyhur yang berlaku kepada Utbah. Ada seorang ni kan, ini bukan sahabat, bukan tabi'in kan, tapi cerita ni akhir dah kan, tapi cerita ni masyhur, iaitu ada seorang sahabat, diceritakan oleh Ibnu Kathir di dalam tafsir dia. Seorang bernama Utbah, dia ceritakan dia berada di kubur Nabi SAW, di tepi kubur Nabi. Tiba-tiba datanglah seorang badui, pada masa tu mungkin dia boleh kenal kan bentuk orang badui itu. Orang badui itu datang, dan kemudian orang badui itu telah maknanya istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan meminta berkata assalamualaikum ya Rasulullah. Jadi maknanya kubur, tepi kubur tu dia mengucapkan assalamualaikum ya Rasulullah, kemudian tu ya Allah, aku telah buat macam ni, ampunlah, tolonglah minta ampun untuk aku juga ya Allah, ya Rasulullah. Dia katakan aku bertaubat kepada Allah dah, kata aku tak nak buat lagi dan sebagainya. Lalu siapa badui ini membacakan ayat ni, itu cantik kan, iaitu macam walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka kalaulah mereka ini selepas daripada mereka itu telah menzalimi diri mereka, lalu mereka datang kepada Nabi, lalu mereka ni istighfar kepada Allah dan juga meminta kepada Nabi itu supaya tolong meminta ampun kepada kan, bantu mereka nak ampunkan untuk mereka ni juga ni, nescaya Allah Ta'ala kata lawajadullaha tawwabar rahima. Lelaki tu baca ayat ni, best kan, lelaki tu baca ayat ni, lalu lelaki tu pun selepas tu beredar, tinggalkan tempat tu, tinggalkan daripada kubur Nabi. Jadi Syekh Utbah ni kata, aku tiba-tiba terasa mengantuk. Dia pun tertidur. Bila dia tertidur situ, dia mimpi Nabi SAW datang kepada dia. Datang kepada dia dan kemudian memberitahu. Dia kata, Allah Subhanahu Wa Taala telah mengampunkan dosa orang badui tadi tu. Masya Allah kan. Jadi Syekh ni pun bangunkan diri cari. Dia kejar apa kan. Jadi sebab apa? Sebab arahan daripada Nabi tu, tolong pergi beritahu kepada badui tadi tu bahawa Allah Ta'ala telah mengampunkan dosa dia. Jadi Masya Allah kan. Jadi kita tengokkan bahawa ini cerita bukannya hujah, bukannya apa kan, tapi maknanya ialah walaupun mimpi Nabi kat sini, kita kata mimpi Nabi bukan boleh jadi hukum tetapi mimpi Nabi boleh dijadikan sebagai panduan sebagai guideline juga kan. Jadi cerita ni
ada kaitan lah dengan ayat yang kita baca ni, Masya Allah kan. Jadi artinya bagi kita apa? Iaitu kalau kita ni ada menzalimi diri sendiri, jadi kita istighfar lah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan eloknya kalau kita pergi ke Madinah Al-Munawwarah kan, pergi tempat Nabi tu kan, cakap macam orang Badui tadi tu, Masya Allah kan. Tapi tak semestilah pergi kan, sebab nak pergi pun bukan murah kan. Jadi dah sekarang COVID pula kan. Jadi itu adalah, kemudian sampai kepada ayat yang terakhir pagi ni, iaitu ayat 65. Ayat 65 ni sangat penting iaitu konsep prinsip kepada seorang mukmin ni. Apa dia? Iaitu prinsip dalam masalah berhukum kepada Nabi, dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada masalah, pergi kepada Quran, pergi kepada sunnah. Jadi Allah SWT sebut sini yang pertama ni, fala wa rabbika. Allah Taala bersumpah di sini, bersumpah dengan fala, demi tidak, wa rabbika, demi Tuhan kamu. Dan Allah Taala fala. Jadi kemudian la yu'minuna, ada la dua kali. Mula-mula fala, lepas tu ada la lagi. Dalam tafsir jalan lain kata la ni adalah la yang kedua tu adalah la zaidah. Maknanya dari segi nahunya ada sebab dia dari segi balarahnya kan, tapi dari segi nahunya itu zaidah. Sebab kalau ikut la dua kali maknanya dia kan, tapi la satu. Jadi okey, apa dia yang disumpahkan? Allah Taala kata la yu'minuna hatta yuhaqqimuka. Demi Allah, kita kata tidak beriman seseorang kamu sehingga kamu ni tak boleh dianggap beriman. Maknanya kita semua ni tak boleh rasa kita ni beriman jika sekiranya sehinggalah kamu ni hatta yuhaqqimuka, sehingga mereka ini berhukumkan kepada kamu fima syajara bainahum, pada mereka yang bertelingkah, pada apa-apa yang mereka bertelingkah. Maknanya kalau kita ni ada masalah sesama kita kan, bertelingkah pendapat, orang ni kata macam ni, orang ni kata macam ni. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut ni tidak beriman kamu ni, sehinggalah kamu ni yuhaqqimuka maksudnya ialah pergi kepada Nabi dan juga berhukum kepada Nabi. Ya Rasulullah, buat keputusan ya Allah. Ya Rasulullah kan, mana satu betul dengan kamu. Tapi kalau kita sekarang dah tak ada, kita pergilah kepada Allah kan, dan juga kepada Rasul, artinya kepada sunnah. Mana refer lah kepada Quran, refer kepada sunnah. Bukan bergaduh saja kan, kemudian keputusan tak nak ikut Quran, tak ikut sunnah. Tu ikut siapa? Ikut pemikiran manusia, itu yang tak betul kan. Jadi Allah Ta'ala sebut sini tidak beriman kalau orang yang tak berhukum kepada. Jadi kisah ni sebenarnya kisah sebab nuzul kepada ayat ini dikatakan ialah kerana berlaku pertengkaran di antara Az-Zubair dengan seorang Ansar. Jadi bertengkar masalah air, berebut air kan. Jadi Nabi itu, maka mereka pun menghadap kepada Nabi. Nabi pun buatlah keputusan. Iaitu apa? Iaitu yang menangnya dalam kes ni adalah Az-Zubair. Tapi orang Ansar tadi tak puas hati. Dia kata, dia tak puas hati lah. Dia kata, kau ni memang ada ni lah kan, ada favor dengan ni sebab sepupu kau ni. Sebab Az-Zubair tu ialah sepupu kan, gitu kan. Jadi dia kata, apa popek-popek. Jadi maknanya lah, jadi leteran ini tak puas hati ni maka turunlah ayat ni. Jadi ayat ni dikatakan turun kepada dalam kes ni, walaupun adalah pendapat-pendapat lain sikit kan, tapi kita tahu cerita ni maknanya ialah apa? Orang yang tak puas hati dengan keputusan Rasulullah SAW, ataupun tak mahu menghadapkan kepada Quran dan juga kepada sunnah. Jadi Allah Ta'ala kata fala wa rabbika, demi Tuhan mereka ni tidak beriman, sehinggalah mereka ini berhukum kepada engkau ya Rasulullah, ya Nabi Allah, kepada engkau wahai Muhammad, sehingga mereka berhukum kepada engkau wahai Muhammad fima syajara bainahum, pada perkara-perkara yang mereka bergaduh padanya, mereka bertengkar padanya. Summa la yajidu fi anfusihim harajan. Maknanya kalau sekadar berhukum kepada kau cukup, tak cukup lagi. Bila Nabi SAW dah buat keputusan fima anfusihim harajan, summa la yajidu fi anfusihim harajan, hendaklah tak ada dalam hati mereka ni harajan. Harajan maknanya dayyikon syakkon. Dayyikon ni rasa sempit hati, maknanya tak puas hatilah. Bila engkau dah buat keputusan, maknanya keputusan tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya ialah mereka mesti terima. Kemudian Allah Ta'ala kata mimma qadaita, dengan apa yang engkau putuskan wahai Muhammad, wa yusallimu taslima, dan hendaklah mereka ni sepatutnya menyerah yang qadu li hukmika, patuh sepatuh-patuhnya. Konsep ini adalah penting untuk kita, iaitu apa? Bagi kita, apa-apa saja keputusan daripada Allah dalam Quran, apa-apa saja keputusan yang clear daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kita ikut. Siapa yang tak ikut, maka bahaya. Kenapa? Mungkin terkena kepada ayat ni, iaitu apa? La yu'minuna, tidak beriman. Adakah kita ni kena cek diri kita telah beriman ataupun tidak? Jika sekiranya kita masih lagi ada perasaan syak,
apa-apa hukuman Allah, ketetapan Allah. Jadi apa-apa saja ni. Kita kata contohlah kata masalah menutup aurat. Kalau kita ni kan tutup aurat, kita ni perempuan, laki tak kisahlah kan, tutup aurat, kita tak puas hati. Kenapa kenapa ni? Mana ada syok kan. Sedangkan benda tu telah diputus clear lah kan dalam di kalangan ulama Islam, di kalangan Quran, hadis dan sebagainya kan. Jadi mana kalau kita rasa syok lagi, tak setuju lagi, maka kita cek lah iman kita kan. Itulah maknanya wallahu a'lam bissawab. Cukup setakat saja insya-Allah untuk pagi ni. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Jazakumullahu khairan semua yang masih tetap bersama-sama dengan kita dalam sehingga muka surat 88 pada kali ini insya-Allah. Jadi untuk peringatan juga kepada semua yang nak mengikuti, kita sebenarnya telah ada daripada muka surat 348 sehingga akhir mushaf, daripada 348 sehingga akhir mushaf, dan kita telah mula kembali daripada 1 sampai 88. Jadi insya-Allah kan semua sahabat-sahabat semua yang nak mengikuti, kita ada dalam MP3, kita ada dalam Telegram group yang khusus meletakkan semua MP3 daripada muka surat 348 sehingga 604 dan kemudian daripada 1 hingga 88 hari ini insya-Allah. Jadi jangan lupa saya bawakan kepada sahabat-sahabat semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum.